Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada adinda Tuan Pengerusi Majlis, pihak penganjur program pada hari ini, mahasiswa, mahasiswi, senior, junior, super senior, sidang hadirin, sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan pada malam ini, di mana saya dan sahabat saudara Khairi tiba di sini di Adelaide pada pagi tadi, dan diduga dengan sedikit dugaan ditahan, mungkin disyaki teroris kot. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini dan untuk hari-hari yang keseterusnya insya-Allah berbicara dan berbincang tentang agama, berbicara dan berbincang tentang tugas serta tanggungjawab kita sebagai muslim, dan lebih khusus lagi sebagai Ahlu Sunnati wal Jamaah. Sedang hadirin mahasiswa, mahasiswi yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, saya difahamkan bahawasanya antum, kalian akan berhadapan dengan peperiksaan tak berapa lama lagi. Mungkin sebagai satu kata-kata motivasi, pada malam ini diberikan tajuk tadhkirah, peringatan untuk diri saya dan kita semua berkaitan dengan doa, usaha dan tawakal. Kalau kita lihat, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, sesungguhnya kami menguji kalian semua dengan perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang baik sebagai satu fitnah. Maka di dalam ayat ini ahli ilmu membahaskan tentang pengertian fitnah. Fitnah yang seringkali dianggap buruk, rupa-rupanya di sana juga terdapat fitnah yang bersifat baik. Maka seperti yang saya katakan tadi, ahli ilmu memberikan satu ta'rifan, pengertian tentang fitnah, iaitu al-ibtila, ujian. Maka ujian menurut Allah Subhanahu wa ta'ala terbahagi kepada dua: ujian yang bersifat baik dan ujian yang bersifat buruk. Hal ini telah dinyatakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka berkata, kunna usibna bid-dharra sabirna wa idza usibna bis-sarra falam nasbir.
Sesungguhnya kami telah diuji dengan perkara-perkara yang buruk, mudarat, sakit, mati, kekurangan harta benda, kemiskinan, kefakiran dan sebagainya. Tetapi kami mampu bersabar. Akan tetapi apabila kami diuji dengan ujian-ujian yang bersifat sarra, yakni kesenangan, ketenangan, keamanan, falam nasbir, kami tidak mampu bersabar. Maknanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala datang dalam dua bentuk. Bentuk yang baik dan bentuk yang buruk. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita apabila nak berhadapan dengan ujian dunia, dan antaranya ujian yang bakal kalian lalui mungkin seminggu, 2 minggu ataupun 3 minggu lagi, ada yang akan berkata, apa perlu pendekatan agama dalam hal dan isu-isu yang seperti ini? Kita perlu kepada usaha, kita perlu baca buku, kita perlu buat latihan, kumpul soalan-soalan sport tahun lepas dan hal-hal yang sewaktu dengannya, merujuk kepada senior-senior dan yang lain yang berkaitan dengan peperiksaan secara langsung. Tetapi Islam membawa pendekatan yang berbeza. Islam menjadikan dunia sebagai satu jambatan ke akhirat. Apabila kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu berlumba-lumba mengejar apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepadamu untuk akhiratmu. Dan jangan sama sekali kamu lupa kepada duniamu. Maknanya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini agar diseimbangkan dunia dan akhirat. Bahkan kalau mengikut tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan kejar akhirat terlebih dahulu? Kerana akhirat adalah matlamat. Walau bagaimanapun kata Al-Imam Al-Qurtubi, jangan sama sekali kita lupakan kepada dunia. Kerana dunia adalah jambatan menuju ke akhirat. Untuk mencapai matlamat kita, kita dipertanggungjawabkan untuk melakukan beberapa misi yang besar. Misi sebagai seorang hamba. Bila kita katakan, kita namakan diri kita sebagai hamba yang memberikan tugasan yang menjadi majikan bagi kita, tuan bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melantik contoh seorang tukang gaji ataupun minta maaf, seorang gaji, maid kita katakan, ambil dia. Kalau dia maid kita bayar dia bulan-bulan, kita gajikan dia, kita sediakan tempat tinggal untuk dia, kita bagi makan dan minum untuk dia. Tapi bila kita bagi tahu kemah rumah, dia pergi kemah rumah jiran sebelah, maka kita akan komen, kita kata, pasal apa buat rumah tu? Aku yang bayar engkau. Macam tu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita untuk kita melakukan beberapa perkara, misi untuk kita menuju ke akhirat. Sidang hadirin sahabat-sahabat sekalian, itu pendekatan Islam. Maka sebab itu Islam, kita takkan dan tak boleh pisahkan dunia dengan akhirat. Seringkali dikaitkan, dihubungkan dunia itu dengan akhirat. Kita tak boleh kata dunia asing, akhirat asing. Tak boleh. Kita tak boleh kata akhirat sahaja, tinggalkan dunia. Jangan berkomunikasi dengan manusia. Piduk dalam gua seorang-seorang. Piduk dulu, dekat mana tu? Kola. Kat bukit mana tu? Biar tu. Terlepas alik bawa tu. Jadi nak suruh duduk sana, jangan tinggalkan, putuskan hubungan komunikasi dengan dunia. Tak boleh. Sebab kata Nabi di dalam hadis yang banyak tentang komunikasi dengan manusia. Hakul muslim alal muslim contohnya. Tanggungjawab seorang Islam ke atas saudara si Islamnya ada 6. Dibahaskan oleh Nabi SAW tentang jawab salam, tentang bagi nasihat, tentang menghadirkan duri, tentang jawab bersin, tentang apa lagi? Menziarahi orang sakit, menziarahi orang mati sampai ke kuburan. Menunjukkan di sana ada hubungan dengan manusia. Nabi sendiri berhubung dengan manusia. Dan manusia ada beberapa kategorinya. Ada kategori kaum keluarga, anak isteri, ibu bapa. Semuanya dididik dengan cara komunikasi yang berbeza. Guru, ada pemimpin pemerintah,
ada ulama, ada masyarakat awam, ada orang non-Muslim. Non-Muslim pun ada beberapa kategori dia. Ada kafir yang mu'ahadah, ada kafir yang zimmah, ada kafir yang harbi, ada kafir yang musta'man. Yang mana ada kategori-kategori dan cara komunikasi yang berbeza. Apa tujuan semua ni? Semua ni ada tujuan menggambarkan kepada kita, kita tak boleh tinggalkan dunia. Sebaliknya kita kena jadikan dunia sebagai jambatan untuk kita ke akhirat. Itu adalah pendekatan agama. Maka bila kita nak berbicara tentang ujian yang kita duk cerita lah ni, ujian, ada ujian baik dan ada ujian buruk. Bila bercakap tentang ujian, macam-macam lah pelajar-pelajar ni. Ni semua dah besar panjang dah ni. Bahawa kita nak cerita lagu budak-budak sekolah menengah, sekolah rendah. Kita nak cerita lagu ni, cik kena balik, cik kena hafal, cik kena baca buku. Takkan nak pesan lagu tu ikut. Yang tu kena faham. Cik kena beli kismis makan cerdik cepat. Cik besok nak periksa, susun botol ayak banyak-banyak. Kita buat ayak mayang hajat, baca pakat minum seorang sikit. Takkan nak pesan lagu tu. Ayak penerang hati. Hal-hal ni semua tak payah ceritalah kalau takat hampa buat ayak penerang hati. Saya masa exam dulu PMR lagi. Bawa pensel Dobi. Pensel Dobi ada 4-5 batang untuk periksa PMR kan berapa hari? Atas seminggu lah. Tak ingat dah berapa hari, seminggu. Pensel Dobi, pembaris rubber. Pi mana? Pi jampi. Pi jumpa Tok Bomo, tak kat Tok Bomo, Tok Bomo jampi, pensel. Pasal apa? Saya kalau silap, pensel tu bangkit sendiri, rubber tu padam sendiri, apa betul jawapan? Bukanlah tak tapi maksudnya pasal apa pi jampi supaya sat lagi datang dia hubungkan pensel tu dengan kita punya hati, gerak hati kita untuk tanda. Cerdik tak umur kelintong kita. Bawa lah duit mengkeras sikit, RM10, bagi kat Tok Bomo, jampi pensel semua. Tapi hari periksa pensel tu hujung tu kita asah juga, tulis A B C, tak tahu jawab golong pensel. Maknanya unsur-unsur yang macam tu memang dah berkarak dah lama sangat dah. Kita sekarang ni bukan kita kata kita menolak untuk berurusan dengan agama dalam mencapai dunia. Tak, kita tak tolak. Tapi bukan itu cara agama ajak kita. Tapi bukan itu cara agama mengajar kita berusaha. Kalau tidak, Nabi kan senang nak buat ayat penerang hati. Semua sahabat akan masuk Islam. Semua orang akan masuk Islam. Abu Jahal akan masuk Islam. Pasal apa? Pasal Nabi jampi telaga Zamzam. Senang. Abu Jahal hidup dengan ayat Zamzam lah. Sumber air di Makkahul Mukarramah Zamzam. Abu Lahab hidup dengan ayat Zamzam. Orang kafir Quraisy Makkah semua hidup dengan ayat Zamzam. Tak ada masalah apa minum ayat Zamzam. Pasal apa dia tempat tak ada iman? Awak Nabi tak jampi ke? Sebab berkenaan dengan penerang hati ni tidak ada di sana daripada Nabi SAW. Nak jampi ayak, nak jampi kurma dan sebagainya. Kita diajar membaca bismillah, kita diajar berusaha, kita diajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diajar bertawakal, kita diajar redha, kita diajar sabar. Itu saja. Islam mengajar kita bagaimana kita berhadapan dengan ujian. Sama ada ujian baik ataupun ujian buruk. Disebut sebahagian yang diberikan tajuk tadi oleh pengurusi tentang usaha ataupun usaha, tawakal dan doa. 3. Tambah lagi 2 benda lagi, poin penting. Redha dan sabar. 5 perkara. Sama ada ujian baik ataupun ujian buruk, Islam hubungkan kita, Allah Subhanahu wa taala hubungkan kita dengan agama kita, tanggungjawab kita sebagai seorang muslim untuk berhadapan dengan apa jua ujian. 5 perkara. 5 perkara. Sahabat-sahabat sekalian, ujian baik ataupun ujian buruk. Pertama sekali, kita ambil satu-satu secara ringkas. Pertama sekali, bila kita berhadapan dengan ujian, sama ada ujian baik ataupun ujian buruk, kita perlu apa? Perlu apa? Apa dah yang disebutkan tadi? Dia berusaha. Cuma apabila kita menyatakan bahawasanya ujian tersebut sama ada dah datang ke belum datang lagi. Kalau ujian itu bakal datang dengan ujian yang dah datang,
susunannya agak berbeza. Yang belum datang, yang lepas berlaku, contoh tsunami datang, boom. Apa kita nak buat ketika mana berlaku tsunami? Yang belum datang, ada kaedah dan cara susunannya. Kita tengok satu persatu. Saya nak ambil satu hadis pun cukup dah. Apabila Nabi SAW sebutkan tentang burung, kata Nabi, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la khalaqakum mithla at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan jadikan kamu seperti burung. Burung ini dia keluar di siang hari dalam keadaan perutnya kosong, dan kembali di malam hari, petang hari dalam keadaan perutnya penuh. Yakni kenyang burung tu. Hadis ini, ahli ilmu antaranya Imam Ahmad bin Hanbal menyebut, jangan salah faham tentang hadis ini. Hadis ini bukan menolak konsep usaha, tetapi hadis ini sebenarnya menterjemahkan kepada kita bahawasanya usaha itu disusuli dengan tawakal. Orang yang merancang, orang yang ada planning, dia selalu kena letak. Setelah dia plan, dia berusaha, dia bertawakal. Seperti mana burung. Burung tadi ni, dia berusaha, dia keluar rumah. Dia bukan kata terbang tu, cacing lompat masuk mulut. Ataupun ikan panggil dia, mai sini, aku duduk sini, mai makan. Tak, dia terbang, dia keluar mencari makanan. Dia nampak makanan, dia memanfaatkan anggota dia ataupun memanfaatkan paruh dia, memanfaatkan kuku dia untuk mencengkam. Berusaha dia untuk mendapatkan makanan tersebut. Maka burung berusaha. Bukan tawakal terus, serah. Seperti mana orang ada pergi duduk dekat, adalah sahabat yang menceritakan kepada saya, ada orang dia pergi duduk dekat KLIA, dia tunggu. Tunggu apa sini? Dia kata nak pergi Mekah. Lepas tu, buat apa? Lambat lagi Mekah. Tunggu nanti kok orang mai bagi, ada orang mai bagi, kita tawakal serah pada Allah. Kita nak buat benda baik, Allah bantu. Ini salah faham dalam konsep tawakal. Tawakal perlu disusuli dengan usaha. Maka kita lihat, umumnya sama ada benda berlaku sebelum ataupun benda berlaku selepas. Pertama sekali kita perlu fikirkan tentang konsep usaha. Sejauh mana kita berusaha pada hari ini? Berusaha ada dua kategori. Berusaha tentang usaha-usaha dunia kita. Kedua, berusaha melakukan amalan soleh. Kalian nak periksa, kita semua nak periksa. Usaha yang perlu kita lakukan, satu, tentang kajian, pembacaan kita. Sejauh mana kita mengkaji, sejauh mana kita meneliti, hadam ilmu-ilmu kita. Itu satu usaha. Yang digambarkan seperti mana burung tadi, dia keluar, dia berusaha. Menggunakan paruhnya, menggunakan kukunya untuk mencari makanan. Satu lagi, usaha melakukan amalan soleh. Yang mana melakukan amalan soleh ni, kita buat kenuri ke contohnya. Batu orang kita buat kenuri. Nak periksa buat kenuri. Tapi kita kenuri doa selamat lah dan sebagainya, ritual-ritual yang lain. Nah, sebenarnya tidak menjadi masalah kita nak buat kenuri, nak jamu kawan makan. Kerana kita boleh niat bahawasanya moga-moga ya Allah Tuhanku, dengan aku buat kenuri ini, moga-moga engkau bantu aku dalam pemeriksaanku. Usaha. Banyak bersedekah dalam musim-musim dan bulan-bulan yang seperti ini. Dan bertawasul dengan amal soleh, kerana ini diajar didik oleh Nabi SAW. Tengok ayat dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepadamu dan kami telah mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulmu. Maka lihat dulu, kami dah beriman, kami dah ikut apa yang diturunkan kepada Rasul, maka tulislah kami, tetapkanlah kami bersama dengan orang-orang yang syahid, orang-orang yang bersaksi akan kebenaran agama ini. Itu cara kita. Jadi bila kita buat satu kebaikan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah gantikan kebaikan dengan kita buat itu dengan benda yang lebih baik. Itu kategori usaha. Setelah kita berusaha, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita berusaha, baru kita bertawakal. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak tentukan. Yang ni dia panggil konsep tawakal ni, siapa yang faham akidah berkenaan dengan qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan faham konsep tawakal.
Siapa tak faham qada dan qadar, maka dia akan bermasalah dalam memahami konsep tawakal. Masalah. Konsep tawakal redha dan sabar. Dia turutan. Bila orang bicara pasal qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, bukan pada hari inilah, sejak dulu, ada 3 kelompok dalam memahami isu qada dan qadar. 3 kelompok. Satu kelompok melampau dalam menafikan, menolak ketentuan Allah. Segala-galanya dia letak pada kemampuannya. Dengan katanya, kami yang berusaha. Ini semua kami yang buat. Kami yang berjaya. Ini kata mereka. Tolak. Soal Allah Subhanahu wa taala tu bab lain. Ini soal kami yang usaha sendiri. Ini harta kami, ini wang kami, ini kekayaan kami, ini kejayaan kami. Yakin boleh. Nampak? Ini unsur-unsur ni. Kelompok ni nama dia Qadariyah. Dulu namanya Qadariyah. Diasaskan oleh Ma'bad Al-Juhani. Dinamakan Qadariyah kerana popular dalam menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan segala amalan manusia itu, perbuatan manusia adalah ciptaan manusia itu sendiri. Allah tidak mengetahuinya melainkan perkara tersebut telah berlaku. Hebat. Kelompok yang kedua melampau juga. Melampau dalam menetapkan semuanya serah ke Allah belaka. Hak tadi ni semua manusia belaka. Hak yang kedua ni semua Allah belaka, manusia tak ada apa. Kita ni robot dah. Tak payah buat apa pun tak apa, serah ke Allah. Sakit Allah bagi, baik ini Allah bagi belaka. Duduk cukup. Ideologi ini ada. Doktrin ini ditinggalkan oleh mereka pada hari ini. Dulu mereka datang dengan nama Jabriyah. Jabriyah. Dulu dengan nama Jabriyah. Serah belaka. Lah ni mereka datang dengan cara, bila orang kata ni hang bayang, tak apa, tunggu dulu, tak sampai seru lagi. Tak sampai seru lagi. Hang buatlah kebaikan sikit, ni jomlah pergi Mekah. Kaya tukar tayar BMW tu tukar sampai 18,000. Ada seorang kawan kita, tayar tukar 18,000 boleh, pergi Mekah tak boleh lagi. Tak siapa tak apa, tak sampai seru lagi. Awak nak tunggu ke Hajar Aswad mai panggil Malaysia? Nak tunggu Hajar Aswad mai, oi, mai pergi Mekah oi. Takkan ada turut. Baca Quran, langsung buka baca Quran. Tak apalah ni, tak sampai masa lagi. Tak sampai seru. Jadi seolah-olah dia nak meletakkan, dan ada juga isu-isu yang hal seperti golongan-golongan yang diragui jantina dia ni. Bukan dia sendiri ragui dia punya jantina. Bukan orang ragui, dia sendiri meragukan dia punya jantina. Dia tak pasti. Mak toilet pun tak tahu nak masuk toilet mana. Dia tengah-tengah dia. Jadi bila orang macam ni, bila kita bertanya kepada dia, pasal apa macam ni? Dia kata nak buat macam mana? Ketetapan Tuhan. Saya ni dijadikan dalam bentuk macam ni, tangan pun lagu tu. Jadi yang ni problem. Yang peliknya, pandai pi buat operation, pi bayar tiket kapal terbang, pi Singapura. Lah ni murah sikit, pi Thailand. Ubat pandai pi kedai, pi cari makan. Awak tak duduk tu. Tunggu naik sendiri. Nampak tak? Bila sakit, contoh orang macam ni, bila sakit, tahu nak pergi klinik mana. Bila kita hantar pergi, tak bagus klinik ni, doktor ni tak bagus, klinik tu lagi bagus. Tahu pula memilih. Nampak? Tapi bila mai konsep beragama aja, doktrin yang ditinggalkan oleh Jabriyah itu berjaya. Dia kata agama tak apa, yang ni nanti ada lagi, tak sampai seru lagi, tak apa, kita serah ke Allah, nanti Allah buka hidayah dia, buka lah. Tak dapat hidayah nak buat macam mana? Hati tak terbuka lagi nak buat macam mana? Tak ikhlas lagi nak buat macam mana? Buat apa kita nak buat benda ni pasal tak ikhlas lagi? Kalau aku buat pun, buat apa? Tak ikhlas. Nampak? Jadi ini salah faham. Dua kelompok yang melampau. Satu, melampau dalam menetapkan manusia, semua manusia buat. Dia berasa dia hebat. Satu lagi, dia serah semua ke Allah seolah-olah. Sehingga kan Jabriyah dulu menyatakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Pasal apa? Pasal dia cipta manusia, dia jadikan manusia itu beramal, dia jadikan manusia ini kufur, dia jadikan manusia ini fasik. Yang kufur, fasik masuk neraka, yang beramal masuk syurga. Macam Allah zalim. Nampak? Kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah kelompok yang seimbang dalam memahami isu ni, isu tawakal, isu qada dan qadar. Mereka menetapkan bahawasanya segala sesuatu itu berlaku dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya pilihan. Allah berikan pilihan. Banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran, banyak dalil-dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang nak akan dunia, siapa-siapa yang beramal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal benda-benda yang baik, walaupun sebesar zarah itu dihitungkan sebagai amalan pahalanya. Siapa yang beramal dengan benda-benda yang buruk, walaupun sebesar zarah pun dihitung ganjaran dosanya. Maknanya beramal itu bergantung pada manusia. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak tukar nasib sesuatu kaum, sesuatu kelompok, melainkan mereka menukarkannya sendiri. Maknanya ada pilihan untuk kita. Dan di sana juga ada ketetapan Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Seperti mana disebut di dalam hadis, inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam thumma qala uktub, qala ma aktub, qala uktub maqadir al-khalq hatta taqum as-sa'ah. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Allah berfirman kepada pena, tulislah. Pena bertanya, nak tulis apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah ketentuan makhluk sampai ke hari kiamat. Maknanya ketentuan makhluk Allah Subhanahu wa taala dah tulis. Tapi Allah bagi tak pilihan kepada kita untuk merasa kita nak pilih yang tu atau nak pilih yang lain. Ada kan perasaan tu? Ada. Jadi ini ahli sunnati wal jamaah, pertengahan. Sebab tu dalam kita nak faham konsep ini, ahli ilmu menggariskan 4 perkara. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dia bahaskan satu persatu. Bila kita nak bahaskan isu qada dan qadar, pertama sekali kita kena menetapkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu. Al-khalq, peringkat maratibul qadar, peringkat beriman kepada qadar. Pertama sekali beriktikad Allah pencipta segala sesuatu. Amalan manusia Allah cipta, segala ujian Allah cipta, segala kebaikan Allah cipta, segala keburukan Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan sebagai ujian kepada hamba-hambanya. Kalau soalan, kadang-kadang orang kata takkan benda buruk Allah cipta kot. Soalan Pak Isa pun, pensyarah tulis soalan Pak Isa, dia buat soalan, kalau semua buat soalan jawapan betul semua, mana boleh? Dia akan letak jawapan yang salah bersama-sama dengan jawapan yang betul. Dia akan letak cara soalan yang boleh mengelirukan dan menyebabkan orang fikir. Nampak? Itu soalan dalam exam. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu. Ada keburukan, ada kebaikan. Barang siapa yang bersama-sama dengan keburukan, dia akan dapat buruk, dia gagal dalam ujian di atas muka bumi. Barang siapa yang bersama dengan kebaikan, dia akan berjaya di atas muka bumi. Satu. Dalil dia, wa huwa khaliqu kulli syai'. Allah cipta semua benda. Semua. Okey. Kedua, peringkat beriman dengan qadar. Allah al-ilm. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kita nak baca ayat Quran selalu, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia tahu semua benda. Semua benda Allah Subhanahu wa taala ketahui. Yakni bila Allah ciptakan sesuatu, pasti Allah tahu semua benda. Kita tak payah habaq benda lain, kita pergi handphone kita yang paling dekat. Handphone kita yang paling dekat. Lah ni duduk macam ni. Tanpa saya menyentuh handphone saya tahu password apa yang saya letak untuk buka. Tanpa saya menyentuh handphone saya sekarang, saya tahu nama siapa hak paling atas sekali. Tanpa saya menyentuh telefon saya sekarang, saya tahu tadi saya telefon siapa. SMS siapa yang terakhir masuk. Ada Viber ke tak ada Viber? Ada Viber kan ya, Viber. Promosi sikit. Jadi, tanpa saya buka. Pasal apa? Saya dah cek. Saya sendiri yang buat, saya sendiri yang susun password-password ni. Bagi pencipta telefon ni, tanpa membuka, dia tahu dalam ni ada apa. Dia tahu chipnya, papannya, guna papan apa semua. Nampak? Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Dia cipta kita. Maka sebab tu bila bercakap pasal qadar, ketentuan dia, kita bercakap pasal semua benda Allah cipta, bila